Okey, cikgu mula je untuk hari ni kita sambung lagi bab 5 taburan kebarangkalian dengan subtopik 5.2 taburan kebarangkalian binomial. Okey, cikgu besarkan. Okey, kita akan pergi kepada kandungan asas. Okey, ada 3 kandungan asas yang kita nak pergi hari ni. Okey, 5.2.1 menerangkan maksud taburan binomial. 5.2.2 menentukan kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. 5.2.3 mentafsir maklumat, membina jadual dan melukis graf taburan binomial. Okey. So kita pergi kepada 5.2.1 dulu. Okey, maksud taburan binomial. Okey. Dalam taburan binomial kita ada percubaan Bernoulli, okey. Percubaan Bernoulli punya konsep ialah suatu eksperimen yang menghasilkan hanya dua kesudahan iaitu kegagalan ataupun kejayaan. Okey, berjaya atau gagal. Ataupun gagal atau berjaya. Contohnya menembak burung. Okey. Ada dua saja kemungkinan atau kesudahan bila aktiviti menembak burung ni dilakukan. Satu ialah kena, satu lagi ialah tak kena. Okey, ada dua saja kesudahan. Okey, kena. Kena dikira satu perkara yang berjaya ataupun disebabkan inilah aktiviti menembak burung. Jadi, kita target dia akan kena. Kena itu dikira berjaya. Okey, tak kena tu dikira satu kegagalan. Okey. Dan kemungkinan, okey, mungkin berjaya tu kebarangkalian untuk berjaya ialah 0.7. 0.7 tu ditulis sebagai P. Simbol berjaya ataupun kejayaan ialah P. Dan kegagalan ditulis sebagai Q. Ini contoh saja Okey, Q sama dengan 0.3. Okey. Jumlah kejayaan campur dengan kegagalan ialah 1. Bermaksud kebarangkalian berjaya ataupun gagal, jika kamu tambahkan, totalkan akan mendapat 1. Untuk mendapat kegagalan, okey, kebarangkalian untuk gagal iaitu Q samalah juga dengan 1 tolak dengan P. Okey, P tadi kejayaan kebarangkalian kejayaan. Okey, dan kebarangkalian itu mestilah di antara 0 hingga 1 sahaja. Okey, maksudnya dia tak boleh kalau kamu kira dapat negatif ataupun nilai yang lebih daripada 1. Okey, eksperimen yang terdiri daripada N percubaan Bernoulli yang serupa dikenali sebagai eksperimen binomial. Okey, apa dia N percubaan Bernoulli yang serupa? Okey, kejap lagi kita akan ulas lagi. Okey. Okey, ciri-ciri eksperimen binomial. Okey. Pertama, eksperimen terdiri daripada N percubaan Bernoulli yang serupa. Okey. Tak apa, ni cikgu cakap secara general ataupun secara umum. Kedua, setiap percubaan hanya mempunyai dua kesudahan iaitu kejayaan atau kegagalan. Okey. Dia tak ada kategori seri tak ada seri. Dia ialah berjaya atau gagal saja. Okey, ketiga, kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Okey, kejayaan yang ditetapkan ataupun yang kita kira tu sama saja. Tak ada yang sekejap nilai P dia berubah-ubah. Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, yang keempat, setiap percubaan adalah tidak bersandar iaitu kesudahan suatu percubaan tidak memberi kesan kepada kesudahan yang lain. Okey. Okey, ni ciri-ciri je lah. Dia punya maklumat ni ada dalam buku teks. Okey. Eksperimen binomial ataupun bukan. Okey, eksperimen 1. Okey, itu salah type. Eksperimen lah. Okey. Okey, melambung duit shilling 50 sen pada percubaan pertama dan melambung sebiji dadu pada percubaan yang kedua. Okey. Bila kita lambung shilling, okey, kita hanya ada dua kesudahan saja. Sama ada kita dapat kepala ataupun ekor ataupun bunga dan juga nombor. Okey. So dia ada dua permukaan shilling, jadi kita boleh dapat kebarangkalian mendapat bunga, contohlah. Ialah 1/2. Kebarangkalian mendapat angka ataupun
ekor tu ialah 1/2 juga. Okey, setakat ni boleh faham tak? Lambung siling ni. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey. So sekarang kita pergi tengok pada dadu. Dadu ada 6 permukaan. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. So contoh. Cikgu tanya, okey, apa kebarangkalian mendapat nombor 5? Okey, untuk mendapat nombor 5 ialah 1/6. Okey, bermaksud dekat situ kerana dia ada satu permukaan saja yang ada 5 dot kat situ kan. Semua permukaan ada 6. Jadi yang ada 5 dot tu ada satu permukaan saja, dia ialah 1/6. Kalau dapat 1 pun 1/6, 3 pun 1/6. Jadi dekat sini dia nak tunjukkan, okey, satu lambung siling, satu lambung dadu. Okey. So ini apa maksud dia? Adakah dia binomial ataupun tidak? Okey. Siapa tahu dia binomial ke tak? Dia binomial ke tidak? Lambung siling dengan dadu. Okey, ini Tak. ialah bukan bukan taburan binomial. Kenapa bukan? Okey, kita lihat balik ciri-ciri dia. Eksperimen terdiri daripada n percubaan bernuli yang serupa. Maksud serupa ialah dia mestilah perkara yang sama. Kalau tentang dadu, dia tentang dadu juga. Okey, ataupun siling pun tentang siling saja, tak boleh campur. Satu siling, satu dadu. Okey, so dia tak betul lah macam tu. So dia mestilah percubaan yang serupa. Okay, dia tak boleh campur-campur eksperimen yang ada dua berbeza. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh faham konsep dia kat sini. Okay, maksudnya dekat sini percubaan bernuli yang serupa. Bernuli tu apa? Yang boleh berjaya atau gagal. Ada dua kesudahan saja. Okay, ni betul lah ada dua kemungkinan. Dapat nombor 5 atau bukan nombor 5. Satu lagi dapat bunga atau bukan bunga. Tapi masalah utamanya ialah dia ialah dua eksperimen yang berbeza atau dua percubaan berbeza. Okay, so dia bukanlah maksudnya percubaan ataupun binomial. Bukan eksperimen binomial. Okay, nampak? Okay, bukan eksperimen binomial. Okay, next. Okay, kita lihat lagi eksperimen binomial atau bukan. Okay, eksperimen kedua. Dalam satu kajian, 7 daripada 10 orang pelajar di sebuah kolej melakukan kerja sambilan. Okay, 4 orang pelajar dipilih secara rawak. Okay, 4 orang dipilih secara rawak. Okay, adakah taburan kebarangkalian bagi pelajar melakukan pekerjaan sambilan bertaburan secara binomial? Okey, dia tanya ni. Adakah yang bekerja sambilan tu bertaburan secara binomial? Ya. Ya. Kenapa ya? Sebab dia mengganggu yang lain. Dia apa? Mengganggu? Dia bukan sebenarnya ni nak fokus kepada ciri kedua ni sebenarnya. Setiap percubaan hanya mempunyai dua kesudahan iaitu berjaya atau gagal. Bermaksud 4 orang murid yang dipilih tu dia adalah sama ada dia melakukan kerja part time ataupun kerja sambilan ataupun bukan. Itu je jawapan dia. Okey. Dia mungkin bekerja sambilan ataupun dia mungkin tidak bekerja sambilan. Itu maksudnya dia dia mempunyai dua kesudahan. Okey. Ya, eksperimen binomial. Okey. Cuba lihat lagi contoh seterusnya. Okey, eksperimen binomial atau bukan. Okey. Eksperimen 3. Sebuah rak ada 6 naskah buku rujukan kimia yang sama. 4 buah buku rujukan fizik diambil secara 4 buah ataupun 4 naskah buku rujukan fizik yang sama. Okey. So semua buku ada 10. Okey. 3 naskah buku fizik diambil secara rawak. Okey. Satu demi satu tanpa dikembalikan. Bermaksud apa tu? Dia cerita pasal nak ambil buku fizik saja kan? Okey, kita check kat sini. Okey.
Kali pertama dia ambil buku fizik, okey katakanlah F ialah peristiwa mengambil buku fizik. Okey, sebenarnya kalau tulis panjang sikit kan. Okey, sekejap. Peristiwa ambil buku fizik. Okey, jadi cara nak kira kebarangkalian dia PF. Okey, PF yang pertama. Okey. Ambil buku fizik yang pertama. Okey, apa kebarangkalian dia? Maksudnya masa kita ambil buku fizik dalam rak tu ada 10 buku. Totalnya 10 buku. Okey, kita ambil buku fizik pada kali pertama kita ambil, kita nak ambil 3 kan? Kali pertama kita ambil, buku pertama kita ambil, kita masih ada berapa buku fiziknya? Berapa yang buku fizik yang kita ada pada kali pertama kita ambil? Masih ada 4 buku fizik, betul tak? Okey, ada 4 buku fizik, semua buku ada 10. Okey, jadi kebarangkalian dia kalau kecilkan 2/5. Okey, kita ambil buku fizik yang kedua. Okey, kalau kamu lihat kat situ, dia ada ayat dekat sini. Diambil secara rawak satu demi satu tanpa dikembalikan. Maksudnya dia tak pulangkan. Bila tak pulangkan, bilangan buku jadi apa? Bilangan dia jadi kurang lah kan? Asalnya ada 10. Sekarang dia dah ambil satu fizik, dekat rak sekarang semua buku ada 9 buku. Okay, cikgu harap kamu boleh faham konsep ni. Ada 9 buku saja sekarang dan buku fizik ada 3 saja. Kenapa 3? Sebab satu dah diambil tadi dekat sini. Yang pertama dekat sini. Okay, sekarang ada 3 saja. So, dia punya kebarangkalian 1/3. Okay, sekarang kita ambil lagi buku fizik yang ketiga. Sebab kita nak 3 buku kan. Okay. Yang ketiga. Buku fizik di dalam rak dah tinggal berapa? Tadi dah tinggal 3, sekarang ambil lagi satu tinggal 2. 2. Okay, total buku dekat rak dah tinggal berapa? Okay, tadi ada 9, dah ambil satu tadi, tinggal lah 7. 7, 8 kan? Okay, 1/4. Okay, so maksudnya dia nak tunjukkan, okay, kita cakap ni tentang peristiwa ambil buku fizik. Maksudnya kita cari kebarangkalian mengambil buku fizik. Tetapi dekat sini kebarangkalian kejayaan dia ialah cuma 2, kat sini 2/5, 1/3, 1/4. Dia ambil buku fizik tapi kebarangkalian kejayaan dia berubah-ubah kerana dia tidak pulangkan buku fizik yang diambil. Jadi nampak tak kat sini, ciri-ciri eksperimen binomial atau binomial, kebarangkalian kejayaan bagi setiap percubaan adalah tidak berubah. Okey, tapi dekat sini berubah-ubah. Sekejap 2/5, lepas tu dah ambil lagi satu, 1/3, ambil lagi satu, 1/4. So ini jawapan dia binomial ke bukan? Binomial bukan? Bukan. Bukan, kerana kejayaan dia ataupun kebarangkalian kejayaan dia dah berubah-ubah. Okey, jadi yang ni, okey, ni ialah jawapan lah, jawapan dalam buku tu. Cikgu tadi dah tuliskan kan? Okey. Dan dekat bawah ni kalau kamu perasan ada tulisan bukan eksperimen binomial. Okey, cikgu lupa nak padam yang tulisan daripada buku teks. Okey. So next. Okey. Kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial, sebenarnya tajuk ni ialah tajuk yang senang. Okay, tak susah sangat. So hari ni pun latihan pun rasanya tak susah juga ya. Sebab
yang agak sukar dalam tajuk ni ialah taburan normal. Kalau kamu perasan, kita dah belajar 5.1 hari tu tentang diskrit dengan selanjar. Okey, sebenarnya binomial ni ialah taburan diskrit. Okey, yang normal nanti taburan selanjar. Okey, kita pergi lagi aktiviti penerokaan. Okey. Dalam satu kajian didapati 7 daripada 10 orang pelajar. Okey, ini sebenarnya contoh dalam buku teks di sebuah kolej memiliki kenderaan sendiri. Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, berapakah kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan sendiri? Okey, untuk kita menjawab soalan ni, okey, sebelum tu, ini dia bertaburan secara binomial Kenapa tahu dia binomial? Selain daripada dia punya ayat kat sini, kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Selain daripada tu kita boleh tengok kat sini ayat dia Dia tentang memiliki kenderaan sendiri. Okey, jika dipilih secara rawak, berapa kebarangkalian memiliki kenderaan sendiri? Bermaksud ada 2 kesudahan saja. Sama ada dia ada kenderaan sendiri ataupun tidak memiliki kenderaan sendiri. Okey, nampak tak? Dia ialah eksperimen binomial, dia memenuhi 4 ciri eksperimen binomial, dia ada kebarangkalian, kejayaan, kebarangkalian, kegagalan. Okey, macam mana nak cari kebarangkalian kejayaan dia? Okey, daripada ayat yang pertama tu biasanya dekat situ kita boleh dapat nilai kejayaan ataupun P kita. Okey, 7 daripada 10. Ini bermaksud 7/10 tu ialah kita punya P, kebarangkalian kejayaan. P kita 7/10. Okey. Kalau macam tu, berapa kebarangkalian yang tak ada kenderaan sendiri? Okey. Ingat tadi total dia 1. Okey, P tambah Q. 3/10. Betul. 3/10 ialah yang tak ada kenderaan sendiri. Okey. So kalau kita tengok kat sini, ada nota dia. Okey, cikgu tekan. Tengok kat bawah ni nampak tak? Kalau kamu perasan P sama dengan 7/10 ataupun 0.7. Okay, ni ialah Q sama dengan 3/10 ataupun 0.3. Kamu boleh tulis dalam bentuk pecahan ataupun perpuluhan. Okay. Kat sini nampak tak? X bertaburan secara binomial. Okay, ini 4 ni apa? Okay, sebenarnya cara dia menulis ialah X ni ialah pemboleh ubah diskrit kita lah. Okay, taburan pemboleh ubah diskrit ataupun peristiwa yang kita fokuskan sekarang ialah tentang memiliki kenderaan sendiri. Okay, bertaburan secara binomial. B ni bertaburan binomial lah. Okay, 4 ni apa? 4 ialah N kita. Bilangan percubaan. 0.7 tu apa? 0.7 ialah bilangan ataupun kebarangkalian kejayaan. Okay, 4 tu apa kat sini Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, bermaksud ada 4 percubaan ataupun 4 orang yang dia ambil. Okey, berapakah kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan sendiri? Okey, yang dia tanya ialah, soalan dia ialah cari P. P ialah kebarangkalian X sama dengan 2. Ini cara tulis dia. Okey, P X sama dengan 2. Okey, P tu apa? P maksud kebarangkalian. X tu apa? X ialah tentang bilangan murid yang mempunyai kenderaan sendiri. Sama dengan 2 orang. Okey. Kita tengok sikit kat sini. Okey, pemboleh ubah rawak binomial. Okey, tengok ni. X bertaburan secara binomial N kurungan N dan P. N ialah bilangan percubaan ataupun bilangan orang yang diambil ataupun bilangan sampel yang dia tarik ataupun yang diuji. Okey, dan P ialah kebarangkalian kejayaan. Okey, ni N bilangan percubaan, P kebarangkalian kejayaan. Okey, kebarangkalian suatu peristiwa bagi taburan binomial. Okey, penerokaan. Okey, soalan yang sama je. Okey, tak ubah lagi. Okey, dalam satu kajian tadi 7 daripada 10 pelajar di sebuah kolej memiliki kenderaan sendiri. Jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, berapakah kebarangkalian 2 orang pelajar memiliki kenderaan sendiri? Okey, tengok sini. Okey, ni tadi kita punya
cara kita menulis taburan ini secara binomial. Okey, rumus. Kita ada rumus yang kita gunakan. Okey, rumus ni senang je. Okey, P X sama dengan R tu apa? R ialah yang ni. Soalan tu dia tanya tentang dua orang pelajar yang memiliki kenderaan sendiri. Itu ialah R dia lah. Okey, ataupun bilangan percubaan yang diambil. Okey, N ialah jumlah percubaan, jumlah bilangan percubaan iaitu 4. Okey, gantikan saja N CR. P kebarangkalian kejayaan tadi kuasa R, Q kuasa N tolak R. Dan R ialah sama dengan 0, 1, 2, 3 sampailah ke N. Maksudnya R ni maksimum dia sama dengan nilai N. Kalau N tu 10, R tu boleh maksimum dia 10. Tapi dia tak boleh lah 11, 12. Nanti dia akan jadi math error. Okay. Kita tengok sini. N bilangan percubaan. R ialah bilangan kejayaan ataupun bilangan sampel yang diambil daripada percubaan yang dia buat. Okay. P kebarangkalian kejayaan. Q ialah kebarangkalian kegagalan. Okey, kebarangkalian dua orang memiliki kenderaan sendiri. Okey, cikgu dah tuliskan tadi pada slide sebelumnya. Okey, cara dia macam mana? P X sama dengan 2. Okey, sebab kes ataupun ayat dia ni tentang memiliki kenderaan sendiri. So inilah bilangan kejayaan dia. Bilangannya dua orang yang memiliki kenderaan sendiri. So dianggap ini sebagai bilangan kejayaan. R 2 ni R. Ni R, okey, ini N. Okey, dan ayat pertama biasanya ialah dia punya kebarangkalian kejayaan 7/10 ataupun okey 0.7. Ini ialah kita punya P. Okey, Q tadi kita dah kira. Okey, 3/10 ni sebenarnya soalan yang sama je. Okey, tapi kali ni kita nak masukkan dalam formula. Okey, so kita gantikan dalam formula ni. Okey, sama dengan, okey, N dia ialah 4. Okey, C dia, okey tulis, okey R dia ialah 2. P ialah 0.7 kuasa dengan R ialah 2. Q dia ialah 0.3 kuasa dengan N tolak R. Tengok 4 tolak 2 dapat 2. Okay, tekan kalkulator dan beri jawapan kepada 4 tempat perpuluhan. Okay, apa jawapan dia? Okay, dah boleh semua orang cuba tekan. Dapat jawapan tak? Okay, tahu tak nak tekan macam mana? Okay, kalau kamu tekan make error, kamu tekan kat sini darab. Kat sini antara ni kamu tekan darab. Okay, kalau kamu dapat make error lah. Okay, 0 point berapa? Ha, semua orang ada kalkulator tak? Desain ada kat situ. Dapat tak 0.2646? Yang mana ni cikgu kira pula? Okay, Aina boleh dapat? Liana? Boleh cikgu. Okay, 0.2646. Ambil 4 tempat perpuluhan. Okay, kita pergi next slide. Okay, mentafsir maklumat membina jadual ni dah sampai kepada 5.2.3 ataupun subtopik terakhir untuk hari ini. Okay, mentafsir maklumat membina jadual dan melukis graf. Okay, penerokaan lanjutan.
soalan yang sama lagi. Okey, ini ingat lagi tak yang kita belajar dekat 5.1 hari tu? Okey, kita cari satu-satu punya nilai bila X sama dengan kosong. Tengok jika 4 orang pelajar dipilih secara rawak, hitungkan kebarangkalian bagi setiap nilai X yang mungkin. Ni apa maksud dia? X sama dengan kosong, 1, 2, 3, 4 apa maksud dia? Mungkin kosong murid yang memiliki kenderaan sendiri. Mungkin satu saja murid yang memiliki kenderaan sendiri. Ini maksud apa Okey, kita contoh dalam satu komuniti murid tu kita tangkap 4 orang. Okey, tangkap tu maksudnya kita pilih secara rawak, kita tak tahu ni. Kita ambil dia secara rawak dan kita tanya dia, ada kereta sendiri ataupun ada kenderaan sendiri ke tak? Okey, mungkin kamu ambil 4 orang tu, semuanya tak ada kenderaan sendiri. Itu maksudnya kemungkinan kosong. Okey, satu ni maksudnya mungkin dalam 4 orang tu ada satu saja yang ada kenderaan sendiri. Ataupun 2. 2 maksudnya mungkin 2 orang yang ada kenderaan sendiri. 3, mungkin 3 orang tu daripada 4 ada kenderaan sendiri. Ataupun kemungkinan keempat-empat yang kamu ambil secara rawak tadi mempunyai kenderaan sendiri. Itu maksudnya maksimumnya 4 lah. Okey. Sebab 4 orang je yang kamu tarik, tak boleh lah kat sini ada 5, 6, 7, okey. So, sekarang ni kalau ingat lagi tak kalau yang kita buat masa bahagian yang pertama hari tu, kita tekan kalkulator buat gambar raja pokok kan. Okey. Tapi kita dah ada formula binomial tadi, Px sama dengan R tadi, NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Kita juga boleh isikan jadual ini, Px sama dengan kosong, Px sama dengan 1, Px sama dengan 2, Px sama dengan 3, Px sama dengan 4. Okay. Cara dia kita masukkan je lah dalam formula. Kalau kosong maksudnya 4 dia punya N dia kan. 4 C kosong, R dia kosong. 0.7 kuasa kosong, kuasa dengan R. 0.3 ni kita punya Q kuasa dengan N tolak R iaitu 4 tolak kosong dapat 4. Okay. Ni cikgu terus ambil je jawapan daripada buku teks. Okay. Dan kita kirakan 4C kosong ialah 1 Ingat apa-apa yang atas ni apa-apa nombor pun kalau dia C kosong nilai dia 1. Okay, bila kita kira kita dapat 0.0081. Yang 1 pun kita kira juga, okay, 4C1. Tu maksudnya sebab ini ialah R, 4 ialah kita punya N. Jadi 4C1. 0.7 kuasa 1, 0.3 kuasa 3. Okay, 4 tolak 1, 3. Ingat yang atas tu kamu tolak je dapat yang hujung tu. Okay, kirakan dapat 0.0756. Okay, ni 4C2, 0.7 kuasa 2, 0.3 kuasa 2. Okay, dapat jawapan 0.2646. Okay, 4C3, 0.7 kuasa 3, 0.3 kuasa 1. Siapa yang tak faham ni boleh bagi tahu sebab ni cara nak gunakan formula ni saja. Dia punya soalan masih sama macam tadi. Okey, cuma ni kita cari satu. Kebarangkalian kosong sehinggalah kebarangkalian 4 orang ada kenderaan sendiri. Okey. Dan jawapan dia 0.4116. Okey. Dan ni 4C4. Okey, 1. 0.7 kuasa 4, 0.3 kuasa kosong. Okey. Kalau kamu perasan sesuatu kat sini, ada konsep kat sini yang kita boleh belajar. Walaupun rasa cikgu dah cakap tapi cikgu sebut lagi. Ini kita dalam tajuk gabungan. Okey, NC kan? Ingat lagi tak gabungan kita guna NCR kan? Kalau kamu perasan kat sini, 4C4 nilai dia 1. Maksudnya jika kamu nampak NCN, nilai dia 1. Nombor di atas sama dengan yang di bawah ni, nilai dia 1. Tak payah tekan kalkulator kira. Okay, ingat je. Okay, ataupun N C kosong, nilai dia juga 1. Okay, nampak tak kat sini buktinya? 4C kosong, 1. Kalau tak percaya tekan kalkulator. Okay. Dan juga kalau kamu perasan dekat sini, apa hubungan dia? 4C1 dengan 4C3. Nampak tak kat sini? Nilai dia 4. Sini pun 4.
Okey. Maksudnya ni pernah keluar dalam soalan SPM juga 4C1 dia nilai sama dengan 4C3. Okey, bukan 4 je. Yang lain-lain pun sama. Konsep dia, jika dekat atas 4, kamu tengok bawah. 1 campur 3 mesti dapat 4. Barulah nilai dia sama. Contoh lain 8 C5 mesti sama dengan 8 C3. Kenapa nampak? Bawah dia 5 campur 3, 8 kan? Jadi dia akan sama nilai dia. Okey, ni ialah konsep. Okey, tapi dalam SPM ada keluar juga. Okey, so sebenarnya sekarang bukan nak cerita pasal konsep ni. Ni cikgu nak review saja apa yang kita dah pernah belajar. Sebab rasanya mungkin ada yang tak ingat. Okey, tapi sekarang kita nak buktikan sebenarnya yang jumlah taburan binomial ini, kebarangkalian kita kira tadi, cuba kamu kira ni total dia berapa ni? Okey, total dia berapa? 0.0081, 0.0756, 0.2646, 0.4116 tambah lagi dengan 0.2401, nilai dia? Jumlah kebarangkalian dia ialah? Ada kalkulator tak? Satu. Maksudnya dia kita buktikan kan tadi. Jumlah kebarangkalian apa-apa pun dia ialah 1. Okey, kalau ke atas ni kalau kamu perasan cikgu ada tulis kat sini. Okey, tapi dah terconteng dengan yang NCN cikgu ni kan. P(x) sama dengan R, kat sini ada jumlah sama dengan 1. Okey, total dia mesti 1. Okey, sekarang kita pergi ke next slide. Okey, soalannya masih sama lagi. Sekarang kita nak lukiskan graf. Okey, sebenarnya hari tu cikgu ada bagi soalan tapi kamu selesaikan cara gambar rajah pokok. Okey, dan kita ada buat graf kan hari tu. Apa yang kamu buat graf tu sebenarnya kamu telah buat graf taburan binomial. Okey, cuma hari ni baru cikgu perkenalkan taburan binomial. Okey, sebab Jamie dah gunakan konsep taburan binomial hari tu. Okey, ni ialah ditulis balik semula apa yang dikira dekat slide sebelum ni. Okey, X sama dengan R, X sama dengan kosong, 1, 2, 3, 4. Ni kebarangkalian setiap satu. Okey, macam mana nak lukis graf dia? Okey, ingat lagi. Okey, jangan tulis kosong dekat sini Kat sini kita tahu dia kosong tapi untuk menunjukkan dia punya graf binomial, kosong ni letaklah dekat satu kotak di hadapan lagi. Okey, kosong, 1, 2, 3, 4. Okey. Dan kat sini tulislah dia punya skala yang sesuai sebab kat sini paling besar 0.4. 116 kan? Okey, kamu boleh buat sampai 0.5 atau 0.6. Okay, kat sini dia 0.4. Okay, dia sebab dia sikit je jadi dia letak satu kotak kecil kat atas. Okay. Paling kecil dekat sini 0.0081. Tak sampai 0.1 Okay, dia kecil je kat bawah. Okay, cara dia macam mana? Kita hanya perlu plotkan. Nampak? Plotkan dan buat garis lurus ke bawah. Okay. Plotkan juga. Okay, ni 0.081 kat sini. 0.0756 dekat sini. Okey, buat garis lurus ke bawah. Dan dekat X sama dengan 2, 0.2646 kat sini. Buat garis lurus ke bawah. 0.4116, okey, dia tanda kat sini dan buat garis ke bawah. 0.2401 pun sama dan buat garis lurus ke bawah. Okey, cikgu harap kamu masih ingat lagi cara buat graf sebab kita dah buat pada tajuk yang subtopik 5.1. Okey, siapa yang tak selesaikan lagi tugasan tu, kalau boleh siapkan secepat mungkin. Bukan kalau boleh mesti siapkan. Okey, sebab siapa yang hantar tu cikgu akan catatkan. Okey, dan bila diminta pihak sekolah untuk laporan, cikgu terpaksa berikan lah. Okey. So next, okey. Contoh yang sama lagi, okey tengok. Ini kita punya graf. Okey. Kita jawab soalan pula berdasarkan graf ataupun jadual. Sebab kita nak tafsir maklumat, dah bina jadual dan kita dah lukiskan graf. Okey, kita nak tafsirkan maklumat daripada kedua-dua perkara ni.
Okey. Hitung nilai kebarangkalian sekurang-kurangnya 3 orang memiliki kenderaan sendiri. Okey, itu apa maksud dia? Okey, ada soalan B lagi. Tidak melebihi 3 orang memiliki kenderaan sendiri. Apa maksud dia tu? Sekurang-kurangnya, siapa tahu simbol dia macam mana agaknya? Sekurang-kurangnya maksudnya lebih tu boleh ke kurang yang boleh maksudnya sekurang-kurangnya? Sekurang-kurangnya at least tau. Bahasa Inggerisnya at least. Paling kurang 3 orang. Maksudnya mungkin paling kurang 3 orang. Maksudnya mungkin 3 orang dan juga 4 orang. Tu maksud dia. So macam mana simbol kita tulis? Kita akan tulis dia PX tanda sekurang-kurangnya macam ni. Lebih besar atau sama dengan 3. Okay, ni cara tulis dia. Okay, dan kita boleh pecahkan dia. Dia sebenarnya P X sama dengan 3. Tambahkan atau. Tambah ni bermaksud atau. Ataupun PX sama dengan 4. Boleh ke PX sama dengan 5? Boleh? Boleh PX sama dengan 5? Tak ada jawapan. Tak bolehlah X sama dengan 5 kerana kita hanya ambil 4 orang murid saja. Okey, maksimumnya 4 lah kat situ. Okey, jadi bila kita kirakan kena masukkan dalam formula patutnya, tapi disebabkan kita dah ada dekat sini, nampak tak? Kita dah ada nilai kat sini, kita gunakanlah. Okey, PX sama dengan 3, 0.4116. Okey, gantikanlah. 0.4116. Okay, cikgu nak tulis kat bawah sekejap. Okey, cikgu tulis kat bawah lah. Cikgu tulis kat bawah yang PX sama dengan 3. Kat sini. 0.4116 tambah dengan PX sama dengan 4, 0.2401. 0.2401. Okey, cuba tambahkan dapat apa? 0.6514. 7. Okey, 0.6517. Okey. Jadi cikgu harap yang lain-lain yang tak jawab tu, tapi cikgu harap kamu cuba kira juga dapat ke tak. Okey, sebab nanti kamu boleh cakap kat sini tak dapat. Jadi kita boleh tahulah apa masalahnya. Okey. Tidak lebih 3 orang memiliki kenderaan sendiri. Apa maksud tak lebih 3 orang? Maksudnya berapa orang? Kalau tak lebih 3 orang. Tak lebih 3 orang maksudnya 3 orang tu boleh tak? Tak boleh. Kalau dia kata tak lebih 3 orang, maksudnya dia mesti kurang ataupun sama dengan 3. Itu maksud dia. Maksudnya dia boleh sama dengan 3 tu. Tapi dia mesti kurang ataupun sama. Tapi 4 tak boleh lah. 4 dikira lebih 3 orang. Jadi tak lebih 3 bermaksud 3 tu boleh ataupun 2 ataupun 1 ataupun kosong. Tu maksud dia. Okey, ni maksudnya PX sama dengan kosong ataupun tambahkan dengan PX sama dengan 1. Okay, tambahkan dengan P X sama dengan 2. Okay, dan juga tambah dengan P X sama dengan 3. Okay, jadi kamu tambahkan, cuba tambah 0 sampai 3 ni kamu tambahkan. Okay, sebenarnya jalan yang panjang ialah kamu tambah semua, betul tak? Tetapi kamu ada jalan yang pendek satu lagi, nilai-nilai ini semua 0, 1, 2, 3 samalah kalau kamu tolakkan 1 tolak P
X sama dengan 4. Betul tak? Kamu nak dapatkan 0 sampai 3, betul tak? Kan panjang jalan dia kan? Banyaklah, banyak yang kamu nak kira walaupun kalkulator ada tapi leceh sikit. Berbanding kalau kamu tolakkan 1 tolakkan dengan yang 4 ni kerana kamu nak 0 sampai 3. 4 tak nak. Jadi tolak je lah dengan 4 tu. Pun boleh dapat sama juga. Okey, ni jalan pendek dia lah. Maksudnya tadi tu boleh juga dapat jawapan tapi ni ialah yang lebih mudah kita fikir sebab kita tahu total dia 1. Okey, apa jawapan dia? Kosong point. Tujuh, lima, sembilan, sembilan. Okey, betul. 7, 5, 9, 9. Okey. Boleh? Setakat ni boleh tak semua? Senang je kan formula dia? Tapi kena fahamkan tak lebih apa maksud, sekurang-kurangnya apa maksud. Dan senang ni sebab kita dah ada jadual dan kita dah kira asalnya tadi kan. Okey, kita tengok lagi. Okey, slide seterusnya. Okey, ada contoh lagi. Okey, kebarangkalian. Okey, ni contoh lain lah. Okey, hujan akan turun pada suatu hari tertentu ialah 0.45. Okey, itu dia punya apa tu? Dia punya apa maklumat yang dia bagi ni? Kebarangkalian hujan akan turun tu dia apa tu? Dia bagi nilai apa ni? Ni 0.45 ni apa? Dia dah sebutkan kebarangkalian hujan akan turun. So kejayaan lah. Hujan akan turun tu dianggap sebagai satu kejayaan sebab ini maklumat yang dia bagi. Okey, jadi P sama dengan 0.45. Ni ialah kebarangkalian hujan turun. Okey, macam mana pula kalau hujan tak turun? Dia ialah Q lah kan? Hujan tidak turun. Apa kebarangkalian dia? Satu tolak je kan? Jadi 0.5. Lima, lima. 5. Okey, dengan menggunakan rumus, cari kebarangkalian bahawa dalam suatu minggu. Minggu bermaksud bilangan hari. Okey. Bilangan hari dia dalam seminggu 7 hari. Bermaksud ini ialah nilai N. Kat mana nilai R? R ialah dalam soalan. Okey, tengok. Hujan akan turun tepat 4 hari. Ini bermaksud dia punya R lah kat sini. Okey, jadi kita kira lah. Tepat 4 hari. Okey, P X ialah hujan turun selama 4 hari. Okey. Gantikan je dalam formula. N dia tadi 7. T 4. Okay, P dia 0.45 kuasa 4. Lagi 0.55 kuasa apa? Kuasa 3. Okay. Tekan je kalkulator dapat apa? Kosong point. Kosong point. 0.219. Okey, 0.219 betul ke? Yang lain dapat? 0.218500275. Ya ke? Kenapa macam tak sama? 2388. Okey, jadi yang salah tadi Saya tak letak sebab negatif. contoh ni dalam buku je. Jadi cikgu dah tahulah jawapan dia. Okey. 0.2388. Okey, mungkin tersalah tekan. Okey. Nanti semak balik boleh tak dapat 0.2388. Okey, B. B sekurang-kurangnya 2 hari. Okey, maksudnya apa sekurang-kurangnya 2 hari?
Kita tulis dia P X sekurang-kurangnya maksud at least. Maksudnya lebih besar atau sama dengan 2. Paling kurang 2. Lebih boleh. Lebih tak apa. Okey, cuba tengok sini. Apa maksud PX sama dengan lebih atau sama dengan 2? Bermaksud mungkin X sama dengan 2. Betul? Lagi mungkin X sama dengan berapa? Atau PX sama dengan 3. Atau PX sama dengan 4. Okey, atau lagi PX sama dengan 5. Atau PX sama dengan 6. Ataupun PX sama dengan 7. Banyak tak nak kira? Okay, kalau patutnya kamu akan perasan, dia nampak macam sikit kan, tapi dia akan banyak sebab tengoklah. Formula dia setiap satu kita kena buat macam ni. Maksudnya yang S sama dengan 2 kita kena tulis 7C2, 0.45 kuasa 2, 0.55 kuasa 5. Yang ni pun sama juga, yang 3, 4, 5, 6, 7. Banyak nak buat. Okay, jadi kita ada cara yang lebih jimat masa. Okay, cara yang smart sikit ialah kita nak 2 sampai 7. Bermaksud kita tak nak kosong dengan 1. Betul tak? Jadi kita gunakan konsep 1 tolak. Okay, kita tak nak kosong dan juga 1. Okay, kamu boleh buat kurungan dekat sini. Okay, kena tolakkan, kena tambahkan PX sama dengan 1. Kalau tak nak buat kurungan pun boleh juga. Okay, kamu buatlah 1 tolak P X sama dengan 0. Tolakkan juga dengan P X sama dengan 1. Samalah. Okay. Kamu nak guna cara yang panjang ke nak jimat masa? Kalau nak jimat masa, kita guna cara yang bawah ni. Okay, jadi kita hanya gantikan 2 kali je lah. Okay. P X sama dengan 0 bermaksud 7C 0. Lepas tu 0.45 kuasa 0. Lagi 0.55 kuasa 7. Okay, tolak lagi dengan 7C1 0.45 kuasa 1 0.55 kuasa 6. Okay, apa jawapan dia? Kalau kamu takut make error, kamu tekan satu-satu lah. Yang ni buat, okay, tulis jawapan dia. Yang ni pun bawah 71 buat. Dan jawapan dia baru 1 tolak. Okay, kalau tak kamu kena buat kurungan. Baru dia boleh selamat sikit. Okay, kalau kamu kira-kira kan, terlalu banyak kosong di hadapan. Contoh macam ni, 0.000. Okay. Kalau kamu ambil 4 tempat perpuluhan, contoh dia ada macam ni je, tak cukup Jadi kamu tambahlah, ambilkanlah 4 angka bererti dekat belakang ni. Ataupun 3 lah, 3 hingga 4. Okay, jangan terlalu ambil macam ni sebab dia nombor sangat kecil, jadi jangan kamu ikut 4 tempat perpuluhan. Tapi jawapan standard yang akhir kena ikut 4 tempat perpuluhan. Okay, contohlah sebab ni 7C0 ni, kalau kamu kira dia nilai dia sangat kecil. Okay, kamu boleh ambil 3 angka bererti ataupun 4 angka bererti. Okay, ni jawapan dia apa? Siapa yang ada jawapan dah boleh bagi cikgu 0.8976. 0.8979 kamu dapat
Cikgu tujuh kira enam. 7, 6 kalau ikutkan. Okey, siapa yang dapat tu betul lah tu. Cikgu kira terus satu tolak ni semua tapi cikgu buatlah kurungan 7C0 ni. Dengan 7C1 pun cikgu buat kurungan, cikgu terus boleh dapat 0.8976. Okey. Sebab ada pelajar yang suka buat satu-satu. Satu tolak, nanti dia kira 7C0 berapa tulis. 7C1 berapa dia tulis, baru dia tolakkan. Tapi kalau kita terus tekan kalkulator pun kita terus boleh dapat ni. Okey, 0.8976. Okey, setakat ni boleh faham tak? Apa yang kita belajar hari ni? Boleh. Okey, boleh faham So, sebenarnya kita dah habis. Ada lagi satu slide ni. Kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ni. Okey, nanti Liana tolong ambilkan gambar ya. Okey, kesimpulannya, taburan kebarangkalian binomial ialah taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawak binomial. Okey, ni ialah sejenis taburan diskrit. Okey, bermaksud nilai dia ialah 0, 1, 2, 3, dia tak ada perpuluhan. Tak ada perpuluhan tu maksudnya bilangan percubaan dia ataupun bilangan kejayaan dia, tak ada perpuluhan. Okey, dia bertaburan secara binomial dalam kurungan ialah N dan juga P. Okey, kedua, rumus yang kita belajar hari ni ialah P sama dengan R ialah NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. R sama dengan 0, 1, 2, 3 sehinggalah N. Okey, R tak mungkin melebihi N. Okey, ketiga, nilai-nilai kebarangkalian boleh diwakili dengan jadual dan graf. Okey, tadi kita dah tengok macam mana nak buat yang jadual tu, kita kena kira satu-satu 0, 1, 2, 3, 4 tadi contohnya. Dan juga kita boleh lukiskan graf, okey, garisnya tegak je plot dan juga terus gariskan dengan garis yang tegak. Okey. Dan akhir sekali, total kebarangkalian ataupun jumlah kebarangkalian ialah 1. Okey. So kita habis dengan 3 subtopik di bawah taburan binomial. Okay, nanti kita akan sambung lagi minggu depan dengan masih lagi binomial, tetapi kita pergi soalan yang menyelesaikan masalah dan juga kira min. Okay, kira min, sisian piawai semua tu kita akan sambung pada minggu depan cuti Okay, minggu depan cuti kan? Okay, jadi kita akan jumpa pada minggu lagi satu. Okay, untuk sambung apa yang kita tak settle lagi dalam taburan binomial. Okay, boleh? Okay, Liana dah ambil gambar dah? Dah. Okay, so kita jumpa lagi 2 minggu lagi kita jumpa lagi. Tapi besok kita masih ada kelas SBS. Dan juga tuition YPJ pada hari Khamis. Okay, dua-dua pun cikgu buat Google Meet. So cikgu harap kamu dapat join lah. Okay, so untuk tuition YPJ kita akan bincang tentang indeks, set dan logaritma. Sebab ada yang request tak faham tajuk tu. Okay, dan untuk tuition SBS esok kita akan pergi tajuk nombor indeks. Okay, so cikgu harap kamu dapat join lah. Okay, jumpa lagi minggu depan. Minggu depan pula. Minggu ni jugalah kan. Esok dan juga hari Khamis. Okay, terima kasih yang join. Okay, kejap lagi cikgu bagi tugasan. Okay, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama.